Tajuk ni cukup simple, pasca perkahwinan ni. Saya akan menguraikan beberapa persoalan antara dia mengenai tajuk tu sendiri, pasca perkahwinan tu. Dan kedua adalah tujuan nikah. Sama ada, yalah tuan-tuan sekarang pun memang belum nikah lama lah. Ada yang puasa di hati, dia puasa lama tak nikah kan. InsyaAllah kita akan tengok kepada tujuan balik pernikahan kita. Dan seterusnya saya akan memetik sebuah hadis Nabi SAW, yang hadis ni bagi saya amat menarik. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, yang menceritakan bagaimana perkahwinan pada zaman jahiliyah. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Bukhari dan juga Imam Daruqutni, dan hadis ini bertaraf hadis sahih insya-Allah. Jadi 3 persoalan tu kita cuba ungkaikan pada malam ni tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibina tu tajuk dia pasca perkahwinan. Pasca ni maksud dia apa? Pasca ni kalau kita lihat kepada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, istilah kepada pasca ni iaitulah maknanya perkara yang sudah, perkara yang selepas dan juga telah buat. Bila sebut pasca ni, maknanya bukan benda tu yang dah lama, tetapi baru mula-mula buat. Itu maksud pasca. Manakala pra pula, sebab perkahwinan ni dia 2 perkataan tu lah. Yang pertama pasca perkahwinan, yang kedua pra perkahwinan. Bila sebut pra ni, benda yang sebelum, benda yang belum lagi akan hadir, maknanya gerbang, itu maksud pra. Sebab tu kalau kita tengok dalam perkahwinan, jarang orang menggunakan pasca perkahwinan ni untuk nak beri pendedahan tentang perkahwinan kepada orang yang belum menikah. Dia adalah pendedahan itu ketika mana pra perkahwinan. Bila pra perkahwinan, kita tahu ini adalah pendedahan diberikan kepada orang-orang yang belum berkahwin. Dan hal ini juga disebutkan oleh seorang profesor daripada UKM, iaitulah Profesor Dr. Atiyah. Dalam mutah kerja dia, dulu pada tahun 1996, pihak JAKIM bila melihatkan kepada perceraian yang berlaku pada zaman itu, maka diwujudkan kursus perkahwinan. Kursus perkahwinan. Kursus perkahwinan diwujudkan untuk apa? Untuk nak membendung perceraian-perceraian yang berlaku dalam jangka masa 5 tahun hingga ke 10 tahun. Kalau dapat saya kongsikan di sini tuan-tuan sekalian, jumlah kes ataupun statistik perceraian daripada tahun 2010 hingga 2014 pada waktu itulah. Pada tahun 2010, jumlah perceraian itu sebanyak 41,544 kes. Dan pada tahun 2011, jumlah perceraian sebanyak 43,749 kes. Pada tahun 2012, 48,029 kes. Dan pada tahun 2013, 49,663 kes. Dan pada tahun 2014, sebanyak 53,870 kes. Ini untuk jangka masa 5 tahun yang pertama selepas daripada berlakunya perkahwinan. Keseluruhan daripada jumlah itu adalah 236,855 kes. Maknanya dalam 5 tahun tuan-tuan sekalian. Kita boleh bayangkan, memanglah tiap-tiap tahun ramai orang menikah, tapi dalam waktu yang sama, dalam 5 tahun ramai orang menikah tu, ramai juga orang yang bercerai. Dan di antara kajian yang dibuat, perceraian itu adalah melibatkan perkahwinan yang baru nak berputik sekitar 5 tahun. Ada yang tak sampai 5 tahun bercerai lah. Ada yang tak sampai 2 tahun pun bercerai lah. Maka disebabkan itulah pada tahun 1996, JAKIM di saat itu dah membendung perkara ni dah. Membendung perkara ni dengan dijadikan kursus perkahwinan. Kursus perkahwinan ni diberikan secara umum, maknanya kepada orang-orang yang
Yang nak menikah lain pun masuk juga kursus perkahwinan itu. Orang yang janda, orang yang duda, orang yang nak poligami masuk juga. Tetapi modul itu dikemahkinikan sebanyak 3 kali, bermula daripada tahun 2002, 2011 hinggalah kepada tahun 2013. Tuan-tuan tengoklah macam mana yang orang duk pergi ambil kursus kahwin dan sebagainya ni. Kadang-kadang kita kata ni mereka ambil ni PCJ saja apa semua, tuan-tuan. Pada tahun mula-mula versi yang pertama itu adalah dia diberikan sebanyak 10 slot ataupun 10 tajuk, yang mana meliputi daripada perkahwinan dan prosedur, hubungan dalam keluarga, akhlak, komunikasi suami isteri, pengurusan sumber keluarga, pengurusan stres, konflik, akidah, ibadah, pengurusan kesihatan dan pembubaran perkahwinan. Itu mula-mula, tuan-tuan sekalian. Maknanya kalau seseorang tu yang nak bernikah, dia masuk kursus kahwin, itu benda yang dia akan dapat. Dia keluar, dia dapat kursus sijil, kursus kahwin tu, tuan-tuan sekalian, maknanya dah ada dah di fikiran dia ilmu-ilmu tentang perkahwinan. Kecuali kalau dia tidur tak dapat. Dan benda ni dibuat pula sebanyak 2 hari zaman tu. Selepas daripada tu, modul ini dikemahkinikan, ditambah pula dengan tajuk akidah, dan juga pembubaran perkahwinan itu diperlebarkan dan ditambahkan juga mengenai perkhidmatan runding cara yang ada di Jabatan Agama. Dan yang ketiga, tuan-tuan sekalian, ditambah pula dengan video-video setiap tajuk-tajuk tu. 11 slot tu, 1 slot 1 jam. Maknanya 2 hari tu dia kena harungi sebanyak 11 slot. Dan tiap-tiap slot tu dia ada yang disebut sebagai video, nak bagi faham, tuan-tuan sekalian. Dan walaupun begitu, keadaan sekarang ni pun agak membimbangkan. Kenapa keadaan tu agak membimbangkan? Kita berbalik kepada makna perkahwinan yang sebenar. Kalau dia nak menikah tapi dia tak faham kepada makna perkahwinan yang sebenar, walaupun dia masuk 11 slot sekalipun, perkahwinan itu tidak akan menjadi satu tempat ataupun satu saluran yang untuk membahagiakan dia di dunia ini. Daripada segi makna perkahwinan itu sendiri, kalau tuan-tuan tengok, dia main daripada bahasa Arab. Kahwin ni maksud dia gabungkan. Itu bahasa Arab daripada istilah, daripada segi bahasa dia. Kahwin, gabung, cantum, kumpul, yang tu maksud dia. Dan istilah daripada segi istilah yang panjang lebar tu, saya suka kepada seorang ulama yang bernama Syekh Al-Khalidi. Dia meletakkan istilah ni, dia apa? Ada 4 benda yang nak kena faham tentang pernikahan ni. Maksud dia, penyatuan lawan jenis anak Adam, satu. Gabungan itu adalah lawan jenis. Sekali kita hurai. Dan yang kedua, perkahwinan ini juga dalam sebuah ikatan, yakni akad, maknanya ibadat. Yang ketiga, perkahwinan ini menghalalkan hubungan. Ketiga, maksud dia. Dan yang keempat, perkahwinan ini adalah menyatukan di antara kedua pasangan beserta dengan keluarga. Ini 4 benda, tuan-tuan sekalian, yang perlu kita faham tentang kahwin ni. Yang pertama, yang kata penyatuan lawan jenis anak Adam ni, apa maksud dia? Secara tak langsung, dia telah menepiskan penyatuan di antara sesama jenis. Homoseksual, lesbian, kan sekarang ni orang pakat duk minta. Golongan lesbian dah minta dah untuk nak menikah perempuan dengan perempuan. Yang homoseks pun duk minta dah untuk nak menikah di antara lelaki dengan lelaki. Tapi oleh kerana hak asasi manusia yang belah barat apa semua tu, mereka tu dah bagi dah. Walaupun dalam Islam dia lawan kepada fitrah kita, lawan fitrah. Islam dia memberikan definisi kepada dia, iaitulah lawan jenis baru boleh menikah. Kalau sama-sama jenis tak boleh menikah, tak dapat apa, tuan-tuan sekalian. Laki menikah dengan laki, anak pun takkan dapat. Tapi dia payah juga nak bagi anak dapat juga. Tak tahulah macam mana cara dia payah tu. Perempuan nikah dengan perempuan,
takkan nak dapat anak tuan sekalian, tak dapat. Tapi cara dia buat tu bagi dapat juga anak. Wallahu ta'ala alam apakah yang digunakan oleh mereka ni. Tapi Islam dia memberikan kepada kita satu pendekatan dan juga penjelasan yang jelas. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim surah Al-Hujurat, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, kami menjadikan kamu di kalangan lelaki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan juga kami menjadikan kamu itu berkabilah-kabilah, berpuak-puak, untuk kamu saling mengenali di antara satu sama lain. Apa maksud dia tuan-tuan sekalian? Kalau nak bercantum di antara dua keluarga, kalau nak bercantum di antara dua pihak, haruslah lelaki dan juga perempuan. Dan sejarah ini telah dibuktikan dalam sejarah tamadun manusia, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam alaihi salam dan juga dijadikan Hawa. Tuhan sebut dalam surah An-Nisa, ya ayuhan nas, Tuhan kata wahai manusia, yang kami menjadikan kamu min nafsin wahidah, daripada jiwa yang satu, seorang, wa khalaqa minha zawjaha, dan daripada dia juga dijadikan isteri dia, pasangan dia, wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan daripada dua ni lah akan terbentuk lelaki dan perempuan yang ramai. Fitrah yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia, apa tuan-tuan sekalian, kalau nak mendapatkan zuriat, nak mendapatkan anak yang ramai, tidak melalui lelaki dengan perempuan ataupun positif dengan negatif. Yang tu, kalau lelaki dengan lelaki tak dapat, perempuan dengan perempuan tak dapat. Pasal apa? Fitrah Allah Ta'ala telah jadikan dalam sejarah tamadun manusia. Dalam istilah yang saya maksudkan tadi, yang disebutkan oleh Syekh Khalidi, dia kata yang kedua, iaitulah sebuah akad. Akad ni maknanya sebuah ikatan yang menjadikan benda tu sebagai ibadat. Yang pertama tadi ni dia nak kena faham lawan jenis. Yang kedua dia nak kena faham yang kata menikah ni apa, iaitulah ibadat. Bila sebut benda ni benda ibadat, tuan-tuan sekalian, kita tahu Allah Subhanahu wa taala, tujuan Tuhan jadikan kita atas dunia ni memang untuk beribadat kepada Allah. Dan salah satu saluran untuk beribadat kepada Allah tu apa? Iaitulah dengan menikah. Apabila orang yang faham tentang ibadat ni tuan-tuan sekalian sebagai nikah ni sebagai satu ibadat, maka sudah pastilah dia tidak akan mempersia-siakan perkahwinan itu. Kerana dia berjanji kepada Allah, berjanji kepada Nabi SAW melalui ibadat yang dia buat. Hatta dalam semayang sekalipun, kita baca dalam semayang doa iftitah kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya semayang aku, inna salati wa nusuki, segala amal ibadatku, termasuklah ibadat perkahwinan ini juga disebut sebagai ibadat. Dan ketika mana, sebab tu yang orang duk marah tuan-tuan sekalian, bila kita buat walimatul urus, kita memasukkan unsur-unsur yang tidak sepatutnya termasuk dalam benda-benda ibadat ini, kerana boleh merosakkan ibadat. Walimatul urus itu merupakan ibadat, upaya dan upacara kita untuk kita nak sembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperkenalkan kepada orang tentang dua pasangan ini mereka telah menikah, untuk kita nak i'lankan benda tu. Tapi bila masukkan unsur-unsur yang lain, unsur-unsur yang mendatangkan maksiat kepada Allah, maka rosaklah ibadat ni. Dekat kita pun kita buah, semoga kehadiran tuan-tuan dan puan-puan di majlis kami ni menyerikan lagi dan juga memberikan keberkatan. Tapi kalau dalam majlis itu, majlis ibadat itu disertai dengan kemaksiatan, maka hilanglah nilai-nilai ibadat itu. Boleh tuan-tuan sekalian? Saya nak cerita apa kepada tuan-tuan hak nikah lama dah. Dia kata, ustaz dia main cerita apa, aku angkat kepala lutut tak larat lah kata dia. Tapi dengar pergilah, dia kata dah duduk-duduk dah. Tak apalah tuan-tuan, kurang-kurang kita balik boleh duduk syarah kepada anak-anak bini kita, cucu dan sebagainya lah, anak nikah tu. Syarah dulu kat mereka. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.